Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk menyambung siri kuliah kita, dan insya-Allah malam ni kita akan baca hadis Sahih Muslim bermula daripada hadis 1828 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar yaqulu kunna nubayyi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wat-tha'ah yaqulu lana fi mastata'tu. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, katanya, kami melakukan bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk patuh dan setia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah, lalu aku berbai'ah sesuai dengan kesanggupanku. Jadi hadis ini menceritakan bahawa para sahabat radhiyallahu taala anhum berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk patuh dan taat serta untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian sahabat berbai'ah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sambung lafaz bai'ah kamu dengan perkataan fi mastata'tu, aku membantu sekadar kemampuan aku. Jadi hadis ini menceritakan bahawa bila kita berjanji berbai'ah, mestilah kita berbai'ah sesuatu yang dalam kadar kemampuan kita. Kadar kemampuan kita. Jadi sebab itu kalau kita tengok tajuk kepada hadis 1828 ini, iaitu berjanji sesuai dengan kemampuan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Islam mengajar kita bahawa jikalau kita berjanji dengan seseorang, mestilah kita berjanji dalam keadaan yang kita mampu. Kita tak boleh janji orang kata gajah terbang. Kita mesti janji sesuatu yang dalam kemampuan kita. Termasuk dalam kategori ini ialah kalau kita berhutang. Bila kita berhutang, memang maknanya kita berjanji dengan pemberi hutang untuk membayar balik. Jadi bila kita berjanji berhutang untuk membayar balik, mestilah dengan maksud bila kita berjanji untuk membayar balik, mesti dalam kadar kemampuan kita. Contohnya, kita gaji 3,000 sebulan. Tiba-tiba kita berhutang dengan orang, ataupun kita membeli sesuatu dengan hutang, kita janji nak bayar 4,000 sebulan. Janji itu adalah janji yang salah dengan Islam. Sebab apa salah? Sebab dia berjanji 4,000 sebulan adalah sesuatu yang di luar daripada kemampuannya. Sebab gajinya hanya 3,000 sebulan sahaja. Jadi sebab itu Rasulullah SAW mengajar kita, kalau kita berhutang, mestilah kita ada orang kata keyakinan dari segi kemampuan untuk bayar balik. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berhutang dengan seorang Yahudi. Dan Rasulullah SAW berhutang tadi dengan cagaran baju besi.
Maknanya kalau katakan contohnya hutang tu tak mampu dilansaikan, maka baju besi itu boleh digadai dan satu barang yang cepat laku yang boleh melunasi hutang tersebut. Jadi sebab itu Rasulullah SAW sebenarnya berhutang dengan Yahudi ada hikmat yang besar. Sebab kalau Rasulullah nak berhutang, dia boleh berhutang dengan para sahabat yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf dan seumpamanya. Tetapi bagaimana Rasulullah mengajar umat bahawa cara berhutang antaranya ialah mestilah kita berhutang dalam kadar yang kita mampu dan ada suatu keyakinan untuk kita mampu kita bayar balik. Jadi sebab itu masa kita berhutang, kadang-kadang orang kata sedap janji, sedap cakap, tapi masa nak bayar tak boleh. Kenapa? Faktornya ialah sebab kita berjanji untuk nak bayar balik dalam keadaan sebenarnya kita tak mampu. Jadi sebab itu dalam Islam mengajar kita supaya kita ada kira-kira. Bila kita minta hutang, kita berjanji dengan orang, mestilah kita berjanji dalam keadaan kita yakin kita mampu untuk tunaikan. Ini hadis yang ke 1828. Hadis 1829, an Ibn Umar qala aradani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin fil qital wa ana ibnu 14 sanah falam yujzini wa aradani yaumal khandaq wa ana ibnu 15 sanah fa ajazani qala Nafi' faqadimtu ala Umar ibn Abdul Aziz wa huwa yauma idzin khalifatun فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير فكتب إلى عمالي أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فجعلوه في العيان. Maksudnya daripada Ibnu Umar katanya, Rasulullah SAW memeriksaku ketika hendak berangkat ke perang Uhud. Ketika itu aku baru berusia 14 tahun. Beliau tidak membolehkan pergi berperang. Ketika hendak berangkat ke medan perang Khandaq, beliau memeriksaku pula. Ketika itu aku telah berusia 15 tahun dan beliau membolehkanku ikut berperang. Kata Nafi', maka ku datangi Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu dia telah menjadi khalifah. Lalu ku sampaikan kepadanya hadis tersebut. Katanya, yakni Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya itu adalah batas antara usia kecil dan usia dewasa. Lalu dia tulis surat kepada seluruh pegawainya supaya mereka mewajibkan pelaksanaan tugas-tugas agama, yakni seorang mukallaf bagi setiap anak yang telah mencapai usia 15 tahun. Anak yang kurang dari usia tersebut menjadi tanggungan kepada keluarganya. Jadi hadis ni merupakan hadis yang sahih. Sebagaimana yang kita maklum, kita berbincang hadis sahih Muslim, maknanya hadis ni hadis yang sahih. Hadis ni menaskan bahawa umur balik seseorang Muslim itu ialah 15 tahun. 15 tahun. Paling awal balik ialah umur 9 tahun menurut mazhab kita Syafi'i, dan paling lewat ialah 15 tahun. Kalau 16 tahun dia kata tak balik lagi, itu pelawak je. Sebab maksimum umur balik ialah 15 tahun dan minimum umur balik ialah 9 tahun menurut mazhab kita Syafi'i. Okey. Jadi hadis ni menceritakan ialah umur balik 15 tahun maksimum merupakan umur di mana seseorang dikenakan taklif ataupun menjadi seorang mukallaf. Mukallaf ni maknanya dia tertakluk kepada semua kewajipan, dia tertakluk kepada semua perkara yang diharamkan, dia bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan, dan ia tertakluk kepada hukum yang dinamakan sebagai hukum hudud, qisas dan seumpamanya. Maka kita umat Islam had menerima ataupun menanggung sesuatu kesalahan ialah umur balik. Maksimum ialah 15 tahun. Kalau konvensional, umur 18 tahun, bawah 18 dinamakan sebagai kes juwana. Kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat perbezaan antara hukum Islam dan undang-undang Islam dengan konvensional,
Antaranya ialah had umur tertakluk kepada sesuatu penguasaan undang-undang. Dalam Islam, kalau umur 15 tahun yang sudah balik, kalau dia bunuh orang, dia kena hukum qisas. Kalau dia mencuri, dia kena potong tangan. Kalau dia berzina, dia kena hukuman had. Kalau dia melakukan kesalahan yang lain-lain seperti jenayah sivil dan seumpamanya, maka ia tertakluk kepada hukuman sebagaimana orang-orang lain yang dewasa. Konvensional umur 18 tahun. Kalau kita tengok dari segi kesan, di mana kalau dalam hari ini yang kita sebutkan, kalau tuan-tuan masih ingat, dulu kita ada Ordinan Darurat ataupun AO, Emergency Ordinance, yang mana Ordinan Darurat ni antaranya digunakan oleh polis untuk menangkap penjenayah-penjenayah yang tegar di kalangan umur 18 tahun ke bawah. Sebagaimana saya dimaklumkan oleh sahabat-sahabat saya di kalangan polis yang bahagian jenayah, dia kata bila mana kadang-kadang seseorang yang melakukan jenayah ni seawal umur 15 tahun, sama ada mencuri ke, menyamun ke, sampai tahap merampok pun ada yang umur seawal 16-17 tahun. Kadang-kadang mereka yang melakukan jenayah seumur ini, kadang-kadang mereka tegar. Maknanya kadang-kadang orang sama je, hari ni kena tangkap, esok masih kena tangkap. Bila kena tangkap, mereka tak boleh dihukum. Mereka dihantar ke sekolah correctional, dihantar ke sekolah pemulihan, bukan dipenjarakan, dihukum sebagaimana orang-orang biasa. Maka menyebabkan penjenayah-penjenayah yang di bawah umur 18 tahun ini, bila sampai umur 18 tahun, mereka sudah tegar melakukan jenayah. Mereka sudah tegar melakukan kesalahan. Menyebabkan kadang-kadang orang yang seperti ini susah untuk dihukum. Kadang-kadang menyebabkan orang yang seperti ini susah untuk berubah. Jadi sebab itu kalau kita ambil dari segi logik Islam, umur 15 ke, umur 16 ke, kalau dia buat kesalahan, maka dia kena hukum. Sebab itu kita ambil contoh, membunuh ni nak tahu salah ke tidak, tak perlu masuk sekolah. Seawal umur balik, seawal mumayyiz, dia tahu kalau pukul orang itu salah, dia tahu kalau mencuri itu adalah salah. Maka once dia tahu itu salah, untuk apa kita tidak hukum mereka? Sedangkan pendidikan itu di awal usia muda. Jadi sebab itu dari segi logik, Islam jauh lebih logik dari segi umur tertakluk kepada hukuman berbanding dengan konvensional. Tetapi berbeza kalau orang yang berkait dengan pengurusan harta. Pengurusan harta dia tidak tertakluk kepada umur balik. Contohnya, kita pegang harta anak yatim. Sebagai pemegang amanah, sebagai contoh. Anak yatim ni harta dia banyak, juta. Bila kita nak serahkan harta tersebut, bukan umur balik. Kalau konvensional seawal umur 18 tahun, kalau mereka tuntut, kita kena serah. Walaupun mereka belum matang dalam menguruskan harta mereka. Dalam Islam, umur untuk diserahkan harta ialah umur yang disebutkan sebagai umur matang. Umur matang ataupun umur yang mereka tahu beza, mereka tahu penggunaan, mereka boleh menguruskan harta, maka pada waktu itu baru diserahkan harta. So umur berapa? Dalam Islam dia tak letakkan had. Tetapi seawal usia 15 tahun, pemegang harta anak yatim, pemegang amanah harta anak yatim, dia perlu test, dia perlu uji orang yang berada di bawah jagaan dia. Dia perlu uji, contohnya dia serah, okey pergi urus ni sekejap, dia tengok okey boleh urus. Tolong jaga premis sekejap, okey dia nampak boleh urus. Kalau umur 17 tahun dah matang untuk uruskan harta, maka pada waktu itu perlu diserah. Kalau umur 21 tahun belum matang, maka tak boleh diserah. Kalau dia seorang yang memang disebutkan sebagai as-safih, walaupun umur 18 tahun tapi as-safih, nak kata gila pun tidak, nak kata bodoh pun taklah apa, nak kata bodoh pun mungkin kita boleh sebutkan sebagai orang yang betul lah, orang yang betul ataupun orang yang lurus, yang mudah kena tipu. Maka orang yang seperti ini, pemegang amanah harta mereka, perlu memandu dan menguruskan jika harta itu merupakan harta yang sangat banyak. Tapi kalau untuk belanja itu cerita lain lah. Ini maksudnya harta yang sangat banyak. Jadi sebab itu kita tengok hadis ini,
merupakan hadis yang sahih menyatakan bahawa umur balik bagi umat Islam ialah 15 tahun adalah maksimum. Hadis yang ke-1834. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadammana Allahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadan fi sabili wa imanan bi wa tasdiqan bi rusuli fahuwa alayya dhaminun an udkhilahu al-jannah wa arji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu nailan ma nala min ajrin aw ghanimatin walladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma min kalamin yuklamu fi sabilillahi illa jaa yaumal qiyamati ka hayatihi hina kalmin launuhu launu damin wa rihuhu miskun walladhi nafsu Muhammadin biyadihi laula an yashqa 'alal muslimina ma qa'antu khilafu sariyatin taghzu fi sabilillahi abada walakin la ajidu sa'atan fahmilahum wa la yajiduna sa'atan wa yashqa 'alaihim an yatakhallafu anni walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law wadidtu anni aghzu fi sabilillahi fa'uqtalu thumma aghzu fa'uqtalu. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala telah menjamin bagi orang yang pergi berperang fi sabilillah untuk menegakkan agama Allah dengan firman-Nya, siapa yang pergi berjihad, berperang atau berjuang hanya semata-mata untuk menegakkan atau membela agamaku dan kerana iman denganku serta percaya kepada Rasulku, maka aku menjamin bahawa aku akan memasukkannya ke syurga atau mengembalikannya pulang ke rumahnya membawa kemenangan berupa pahala dan harta rampasan. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam kuasanya, tidak ada seorang pun yang terluka dalam perang fi sabilillah, melainkan dia akan datang kelak di hari kiamat dalam keadaan luka seperti semula. Warna darahnya merah dan baunya harum seperti kasturi. Demi Allah yang jiwa Muhammad dalam kuasanya, seandainya tidaklah akan menyulitkan bagi kaum muslimin, tidaklah aku sampai hati untuk membiarkan sebagian mereka untuk tidak ikut berperang menegakkan agama Allah, tetapi aku tidak beroleh ke lapangan untuk menanggung biaya mereka, sedangkan mereka tidak pula mempunyai kelapangan, padahal mereka yang merasa kecewa tidak ikut berperang bersamaku. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam kuasanya, sesungguhnya aku ingin sekali berperang fi sabilillah lalu aku mati, dibunuh, dan kemudian aku berperang lagi lalu aku mati, dibunuh pula, dan kemudian aku berperang lagi lalu aku mati, dibunuh pula. Jadi hadis ni menceritakan tentang keutamaan dan kelebihan berjihad fi sabilillah, di mana Rasulullah kata orang yang mati fi sabilillah, jaminan syurga adalah jelas baginya. Jaminan syurga adalah jelas baginya. Dan Rasulullah SAW menyatakan bahawa orang yang mati syahid, orang yang mati fi sabilillah, dia akan dibangkitkan dalam keadaan begitu, mana lukanya masih ada tapi tak sakit, darah yang keluar berbau harum. Dan Rasulullah menyatakan bahawa kalaulah aku mampu untuk menanggung semua biaya untuk semua orang Islam pergi berjihad, nescaya aku akan menanggungnya. Jadi kalau kita tengok hadis ni beza dengan kita. Kita ni kalau ajak berperang fi sabilillah, biasanya kita tak nak pergi. Sebab apa? Takut mati, takut cedera dan macam-macam. Padahal Rasulullah kata berjihad fi sabilillah ni satu benda yang direbuti, satu perkara yang menjadi idaman. Jadi sebab tu Rasulullah SAW ni sebut bahawa sebab sebahagian umat Islam ni dia tak mampu untuk pergi berjihad sebab tak ada harta, sebab tak cukup bekalan. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahawa kalau aku mampu tanggung semuanya, aku akan tanggung untuk semua pergi berjihad. Dan Rasulullah menyatakan bahawa kalaulah seseorang tahu kelebihan mati syahid, nescaya dia Rasul menyatakan bahawa kalau boleh hari ini berjihad mati,
esok hidup balik. Bila hidup balik, adakah serik? Tak. Mesti orang tu akan pergi berjihad lagi, kemudian mati lagi, kemudian hidup balik. Mesti dia akan pergi berjihad lagi dan kemudian mati, dan kemudian dihidupkan balik, mesti dia akan pergi berjihad lagi. Apa maknanya? Maknanya mati fi sabilillah ni satu benda yang seronok. Satu benda yang seronok. Sebab kalau benda tu tak seronok, orang tak akan buat lagi. Contohnya kita ambil, kita lomba motosikal, jatuh, patah tangan sampai kudung kaki. Agak-agak kalau kaki tu tumbuh balik nak pergi berlomba lagi tak? Mesti tidak. Sebab apa? Sebab dia tahu kesakitan, dia tahu kecederaan, menyebabkan orang yang menerima orang kata musibah yang seperti ini, mereka tidak akan ulang untuk kali yang kedua jikalau diberikan peluang untuk kali yang kedua. Tetapi jihad fi sabilillah ni, kalau mati syahid itu adalah mati yang menyeronokkan. Maknanya kalau orang tu mati syahid, kemudian tiba-tiba diberi peluang untuk kembali semula ke dunia, untuk hidup kembali. Bila hidup kembali, mesti dia akan pergi berperang lagi. Dan kalau dia mati, dihidupkan lagi, mesti dia akan pergi berperang lagi. Kenapa? Sebab mati syahid itu sesuatu yang menyeronokkan. Okey. Masalah sekarang ialah, kadang-kadang kita tengok orang tu mati syahid, tangan putus, kena tikam. Kita tengok orang mati atas katil nampak macam relax je. Okey. Soalannya ialah, adakah kita pernah mati? Jawapannya tidak. So macam mana kita tahu orang yang mati atas katil itu relax? Macam mana kita boleh tahu orang yang mati kena bunuh fi sabilillah itu sakit? Tak tahu. Bila tak tahu, siapa yang lebih tahu? Allah lebih tahu. Bila Allah lebih tahu, dia beritahu kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulnya Muhammad SAW beritahu semula kepada kita bahawa orang yang mati syahid ni sebenarnya mati yang seronok. Sebab itulah kalau kita tengok, ada orang dia nak mati tak kata dah. Umat Islam dia berebut mencari untuk mati syahid. Sebab mati syahid ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita baca kisah lebih detail, dia tak sama dengan mati biasa. Mati biasa walaupun nampak relax atas katil, tetapi sakaratul maut itu sangat sakit. Seumpama ditusuk dengan pedang yang banyak. Seumpama kalau orang kafir yang mati, yang mati, rohnya dia sentap dan keluar, pecah daripada setiap liang bulu roma. Kita ni kalau potong dua dah sakit dah. Ni bukan potong dua, bukan potong tiga, tapi roh tu hancur. Keluar daripada setiap liang bulu roma, disentap daripada badan. Dan kesakitan sewaktu sakaratul maut itu merupakan perkara yang amat memerikan. Walaupun kadang-kadang dia seorang Islam, kadang-kadang waktu sakaratul maut itu merupakan perkara yang sangat menyakitkan dan sangat menakutkan. Ada pun orang mati syahid, dia tak sakit. Dia tak sakit. Bahkan orang mati syahid ini bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka itu sebenarnya hidup, mereka diberikan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat satu kisah Botok Chin. Saya baca satu artikel itu, Botok Chin, kisah dia dengan tali gantung. Okey, jadi Botok Chin ni dah dijatuhkan hukuman mati, tapi dari setahun ke setahun tak dihukum bunuh. Sampai satu hari itu PM melawat penjara, dan pada waktu itu Botok Chin berpeluang untuk dialog dengan PM pada waktu itu. Kalau silap saya Tun Razak pada waktu itu. Jadi Botok Chin ni tanya PM, kenapa dia belum lagi dijatuhkan hukuman bunuh? Sebab dia kata lagi lambat menyebabkan dia lagi down. Lagi down. Jadi bagi Botok Chin ni, mati ni maknanya macam orang tidur dah tak sedar dah. Jadi sebab tu dalam keadaan dia menunggu seksa, baik dia mati cepat. Tapi tak dijatuhkan hukuman. Lalu akhirnya Tun Razak beritahu, dia kata pihak penjara memaklumkan bahawa tali gantung masih belum dapat. Sebab dia tali gantung ni, tali untuk gantung orang salah, dia bukan macam tali biasa, dia tali khas, dia buat daripada kain baldu. Dalam tu tali keras, luar tu dibalut dengan tali baldu. Lalu Botok Chin kata, mu mana tahu
Kamu mana tahu yang tali biasa tu sakit dan tali yang kamu import tu tak sakit? Kamu mati dah ke? Bila Batok Cik tanya macam tu, sentap. Tun Razak dalam satu artikel cerita, dia sentap sebab apa? Sebenarnya tak ada orang boleh cerita balik. Sebab orang dah kena gantung, mati. Bila mati, dia tak boleh hidup balik cerita. Tali ni sakit, tali ni tak sakit, cara macam ni sakit, cara macam ni tak sakit. Dia tak boleh cerita. Sebab apa? Sebab semua orang mati, dia tak boleh cerita pengalaman sakaratul maut. Yang tahu hanya Allah. Dan Allah beritahu kepada Rasulnya, Rasulnya beritahu kepada umatnya bahawa orang yang mati syahid ini sebenarnya mati yang menyeronokkan, mati yang mengembirakan, bukan mati yang sangat sakit sebagaimana berlakunya sakaratul maut. Apa yang saya faham daripada banyak bacaan-bacaan saya berkaitan dengan hadis-hadis kematian, terutama dalam Tazkirah Qurtubi, menceritakan apa yang saya faham ialah orang yang mati syahid dia tak ada sakaratul maut. Orang biasa dia ada sakaratul maut. Sakaratul maut ni maknanya ialah waktu roh nak berpisah daripada jasad. Waktu tu kita boleh nampak dunia, kita boleh nampak akhirat. Waktu sakaratul maut, kita tahu waktu tu kita tidak akan lagi kembali ke dunia, dah masuk ke highway untuk tuju ke akhirat. Masuk highway saja tak boleh U-turn balik. Jadi pada waktu itu, waktu yang sangat menyakitkan, waktu yang sangat menakutkan, waktu yang sangat memeritkan, dan orang ramai yang menyesal pada hari tersebut. Jadi sebab itu sakaratul maut ni, walaupun contohnya orang tu bagus, orang tu beriman, macam kita ambil periksa ni, walaupun budak tu cerdik, boleh 11A SPM, tapi periksa tu sendiri memenatkan, periksa tu sendiri menakutkan. Sebab apa? Masa periksa tu mana dia tahu dia boleh 11A. Jadi periksa tu sendiri menyebabkan orang tension. Sama juga dengan sakaratul maut. Waktu sakaratul maut, setiap orang rasa takut. Sebab apa takut? Sebab dia tak tahu apa rezak dia ke depan. Walaupun sebahagian orang yang beriman sudah dibentangkan masa depannya di akhirat, tetapi ramai yang sebelum sampai ke syurga, mereka dihisap, mereka dihitung, mereka dipersoalkan, mereka diadilkan, mereka diadili, menyebabkan nak sampai ke syurga itu perjalanannya sangat memenatkan. Tetapi orang yang syahid ini tidak. Orang syahid ini, kalau kita baca hadis-hadis, dia macam masuk satu highway khusus. Bila dia mati, dia tidak ada sakaratul maut. Bila dia mati, dia tidak ada alam kubur. Mereka ditempatkan di satu tempat yang satu hadis cerita, mereka berada di alam yang luas. Mereka menaiki kenderaan yang disebutkan sebagai tayyar. Tayyar ni maknanya sesuatu yang terbang, yang berwarna hijau. Dia boleh hinggap di bunga-bunga yang besar. Bila mana berkelip, dia berubah warna-warnanya dengan warna-warna yang tak wujud atas dunia. Satu suasana yang sangat yang sangat menyeronokkan sebelum daripada berlakunya kiamat. Ni cerita sebelum kiamat. Bila dah kiamat, maka masuk syurga direct. Mereka tak akan melalui as-sirat, mereka tak akan lalui hisab, mereka tak lalui pada mahsyar. Ini orang syahid. Jadi orang syahid ini bila dia mati sahaja, terus dia pergi ke satu tempat. Tempat tu sangat indah, sangat menyeronokkan sebelum daripada berlakunya kiamat. Tapi orang biasa bila mati, satu sakaratul maut sangat menyakitkan. Habis sakaratul maut, duduk alam roh ataupun alam kubur. Lepas alam kubur, alam barzakh, kemudian berlakunya kiamat. Selepas kiamat berlakunya mahsyar. Mahsyar tu pula menurut ulama juta tahun. Selepas mahsyar, setiap orang akan dihisap. Selepas hisap, melalui as-sirat. Ini semua perjalanan yang sangat menakutkan. Perjalanan yang sangat memenatkan. Dan lepas as-sirat, barulah sama ada syurga ataupun neraka. Tapi orang syahid tidak. Dia tak lalu semua tu. Dia tak lalui sakaratul maut. Maknanya dia tak sakit sakaratul maut. Dia tak masuk alam kubur. Dia tak masuk alam barzakh. Dia tak masuk di padang mahsyar. Dia tak masuk dalam al-hisab. Dia tak lalui as-sirat. As-sirat ni ialah jambatan, bawahnya neraka. Bila lepas, dapat masuk syurga.
Tapi nak lepas jambatan itu sangat menakutkan. Jambatan itu bukan besar. Diceritakan, diriwayatkan bahawa jambatan itu saiznya macam rambut saja. Ramai yang jatuh ke bawah dikait oleh malaikat-malaikat yang menjaga neraka, yang menyebabkan ramai yang kecundak. Tapi orang syahid dia tak lalu jalan ni, dia direct highway masuk ke syurga. Tetapi malaikat bila sebut kepada Nabi orang syahid masuk syurga, 3 kali malaikat patah balik pesan illadain, kata malaikat, kecuali orang yang berhutang. Walaupun orang yang syahid sepatutnya masuk highway direct ke syurga, tapi ada juga orang syahid tak boleh direct masuk syurga. Siapa dia? Iaitu orang yang syahid tapi dia berhutang. Hutang dia banyak. Maka orang yang seperti ini, dia tak akan direct masuk syurga, tapi dia akan diletakkan di satu tempat yang namanya yang namanya Al-A'raf. Duduk sekejap dekat Al-A'raf. Apa itu Al-A'raf? Al-A'raf ni adalah tempat antara syurga dan neraka. Untuk orang-orang yang sepatutnya boleh masuk syurga direct. Ataupun orang tu lepas pada hisap semua, dia masuk syurga. Tetapi kena hold, kena tahan. Kenapa kena tahan? Antaranya ialah sebab dia ada hutang. Dia kena lansai dulu dengan orang yang berhutang atas dunia dulu. Dan kisah orang berhutang ni panjang lah. Ada orang yang terpaksa tanggung dosa orang yang beri hutang kepada dia. Kadang-kadang dosa orang yang beri hutang tu banyak, menyebabkan dia kena tanggung sebahagiannya. Kalau orang yang beri hutang tu orang yang baik, tak ada dosa, maka pahalanya dia ambil untuk diberikan kepada orang yang berhutang. Dan ada orang yang berhutang, dia nak bayar tapi tak mampu bayar, maka Allah memberikan ganti kepada orang yang memberi hutang, dan Allah selesaikan hutang tersebut dengan pemberi-pemberi hutang bagi orang yang berhutang nak bayar tapi tak mampu bayar. Dan banyaklah kisah di Al-A'raf, orang yang berhutang dan sangkut belum dapat ataupun ditangguhkan masuk syurga disebabkan ada hutang dengan orang. Jadi sebab itulah atas dunia ni, kalau boleh elakkan hutang, termasuk hutang bank sekalipun, walaupun hutang bank itu bukan orang, tetapi dia merupakan dianggap sebagai syakhsun i'tibari ataupun legal entity. Maknanya akhirat nanti kita juga sangkut kalau tak boleh nak bayar hutang bank. Jadi itulah yang kalau kita tengok beberapa hadis Nabi yang menceritakan keutamaan orang yang mati syahid, sebagaimana yang diceritakan dalam hadis yang ke 1834. Jadi saya rasa insya-Allah setakat ini sahaja kita punya kuliah, dan insya-Allah kita sambung malam esok hadis yang ke 1835. Jadi kita sama-sama akhiri kuliah kita dengan membaca kafaratul majlis dan suratul asri. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal asri insana fi khus ila allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma lam na'lam wa faqihna ma tu'allimuna وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وابعدنا الخطأ والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.